Jumlah kematian bertambah kepada 26 orang dengan 2 kes baru. Perintah sekelilingnya sejak minggu lalu. Sementara itu, wilayah jiran dan sebuah pub di Sydney. Jumlah pengunjung kini dihadkan tidak melebihi 300 orang. Pihak berkuasa New South Wales juga mengisytiharkan keadaan berjaga-jaga tahap tinggi. Untuk membuka semula sempadannya dengan New South Wales, para penduduk dua kawasan yang menjadi pusat penularan di Sydney juga diharamkan datang ke Queensland. Tahun lalu. Juga apakah keistimewaan lagu tema Hari Kebangsaan tahun ini? Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Perhatian, cabutan bertuah Golden Chance kembali lagi dengan wang tunai hampir 78 $2. Golden Chance, kedai emas yang diyakini. Lebih 2,5 juta pengundi telah tentukan pilihan mereka. PAP kekalkan dominasi. Kami memperolehi mandat yang jelas. Namun peratusan lebih rendah untuk parti pemerintah dan satu lagi GRC tumbang. Pentingnya mempunyai suara alternatif di Parlimen untuk memperjuangkan hak anda. Apa kesannya ke atas peralihan kepada pemimpin generasi keempat? Kita perlu bersama untuk membina kekitaan kita. Menyorot hasil pilihan raya umum 2020 edisi khas Detik, Rabu 8.30 malam. Banyak lagi episod Detik dapat anda saksikan secara percuma di MeWatch. You are unresponsive. No pulse. Continue CPR. The normal is not normal anymore. There was a need to do this. We needed to hit the nation's core. Corridor of Hope, Sunday on CNA. This week on Kin. Better come over to the work site. There's some problem. Oi! Stop that! So what happened? There was a fight. The subcontractors were not happy with Hawk. The fight started. Is Uncle Hawk going to be okay? I love you, Hawk. I can't live without you. Kin, weeknights on 5. More episodes of Kin are available on demand for free on MeWatch. Brought to you by Mitsubishi Electric StarMex Air Conditioner. Diteruskan berita. Jumlah kes denggi di Singapura tahun ini sudah mengatasi jumlah keseluruhan kes pada tahun 2019. Setakat semalam, sebanyak 17,249 kes denggi dilaporkan di Singapura tahun ini, iaitu lebih tinggi berbanding 15,998 kes denggi yang dicatatkan pada tahun lepas. Menurut Agensi Sekitaran Kebangsaan NEA, jumlah keseluruhan kes tahun ini dijangka melepasi 22,170 kes yang dilaporkan pada tahun 2013, iaitu penularan denggi terbesar dalam sejarah Singapura. Setakat semalam juga terdapat 371 kelompok denggi di Singapura. 133 daripadanya dianggap kawasan berisiko tinggi dengan 10 atau lebih kes. Kawasan-kawasan tersebut termasuk Kelang, Bukit Panjang, Potong Pasir, Serangoon North dan Tampines. Kementerian Pendidikan menggalakkan kanak-kanak rakyat Singapura yang pulang ke tanah air untuk memilih sekolah yang berhampiran dengan rumah mereka.
Skim penempatan sekolah bagi rakyat Singapura yang kembali dari luar negara SPURS akan dibuka mulai esok. Namun begitu, pada tahun ini MOE memberi amaran bahawa ujian pengambilan masuk SPURS boleh diubah atau dibatalkan disebabkan COVID-19 dan juga langkah sekatan merata negara yang sedang berkuat kuasa. MOE menggalakkan para pelajar yang memohon untuk sekolah menengah, maktab rendah atau institut milenia supaya memilih skim penempatan sekolah terjamin. Ini menjamin tempat bagi mereka di sekolah yang berdekatan dengan alamat rumah dan tiada ujian diperlukan. Bagi mereka yang ingin memasuki sekolah rendah, mereka boleh menghubungi MOE sepanjang tahun untuk mendapat tempat di sekolah berdekatan dengan rumah mereka. Saudara, sebahagian tembok di perkarangan Masjid Hang Jebat roboh dan ia dipercayai berpunca dari cuaca hujan. Kawasan yang roboh itu kini sudah pun dihadang demi memastikan keselamatan. Insiden itu berlaku pada hari Ahad menurut Majlis Ugama Islam Singapura MUIS. Wujud tiada kaki tangan masjid maupun orang awam yang cedera dalam kejadian ini. Jarak tembok itu juga agak jauh daripada bangunan utama masjid tersebut. Masjid Hang Jebat yang terletak berdekatan kawasan Queensway dan Portsdown merupakan antara masjid kampung yang masih ada di Singapura. MUIS memberitahu berita Mediacorp bahagian tembok yang roboh itu adalah yang bertentangan dengan landasan kereta api lama. Menurutnya lagi, insiden itu berlaku sewaktu cuaca hujan. Menyusuli kejadian ini, bangunan utama dan bangunan tambahan Masjid Hang Jebat sudah pun diperiksa dan strukturnya didapati selamat. Menurut MUIS, kaki tangan masjid akan sentiasa memastikan keselamatan para jemaah dan memberi jaminan bahawa insiden itu tidak akan menjejas solat jemaah dan solat Jumaat. Lagu tema Hari Kebangsaan selalunya menyuntik perasaan patriotik dan semangat cintakan negara. Dan tahun ini juga tidak terkecuali. Lagu Inggeris berjudul Everything I Am atau terjemahan rasminya Akulah Segalanya memberi penghormatan kepada semangat bantu-membantu rakyat Singapura yang tidak luntur ini di tengah-tengah pandemik COVID-19. Laporan ini saudara mengakhiri berita malam ini. Sekian dan salam hormat. I want you to understand. Because of you, I am who I am. Inilah sekilas lagu Everything I Am, lagu tema NDP 2020 gubahan Joshua Wan dan didendangkan oleh Nathan Hartono. Seni katanya menggugah semangat kemasyarakatan sedang Singapura dicabar pandemik COVID-19. Diilhamkan dari perjuangan harian rakyat Singapura yang saling bahu-membahu mengatasi cabaran tanpa mengetepikan nilai-nilai murni kemanusiaan, lagu itu diharap menjadi sumber inspirasi bagi rakyat Singapura saling menghargai satu sama lain. Well, I hope for Singaporeans, after they watch the music video, they listen to the song and they think about NDP this year and the extraordinary year that we're going through, that we think about the people around us that has impacted us, that has inspired us. NDP 2020 tentang ketabahan, kebaikan dan perpaduan dalam mereka melawan pandemik COVID-19. We hope to inspire Singaporeans to continue to play their part to build a better and stronger Singapore and to remind us that together we can and will prevail. Ialah saat nyanyian lagu kebangsaan yang akan dipimpin Presiden Halimah Yaakob pada 11 pagi di Padang. Orang ramai boleh mengikuti segmen ini menerusi kaca NDP yang akan bergerak lalu di estet-estet perumahan dan daya tarikan kejiranan.